Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tuan, lama tak jumpa ah. Aduh, siap ni sihat ah? Sihat-sihat. Suara saya jelas tak? Saya jelas komen-komen siapa-siapa yang berada di talian. Komen suara kami jelas tak jelas. Tak bunyi bising kan sebab pasang kipas takut 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 bising. Sama lah pasal kipas juga. Ada mana tu? Ada kat rumah lah kerjanya. Pantai Timur, Kelantan. Ya, work from home. Hong Kong. Okey, saya keramat-keramat. Sama lah. Wah, Sini PKPD lah tuan. Masya Allah. Baru PKP. start. Hari ni. Bermulanya hari ni. Alhamdulillah. Akbar. Okey. So kita ready InsyaAllah. Jom jalan. Okey, so pada semua yang sudi bersama kami, bersama saya, penulis buku Speed Sour Kapal Muda. Ni kita punya Tuan Syakirin Yuslan dan juga Puan Nabihah Abdul Razak. InsyaAllah. Ini first time kita ajak diorang ni live dekat IG. Diorang ni biasa kat FB lah, Facebook. So kali ni kita buat kat Instagram, Galeri Ilmu. Jadi kita nak introduction sikit lah sebab Tuan Syakirin, Ustaz Syakirin lah. Saya dah pernah ajak untuk IG live Ustaz Avengers. Lama dah sampai dia lupa dah nak live macam mana. Ini kali ni kita ajak dengan pasangan beliau. Pasangan halal, Sweet Sour, couple muda. Tapi kita nak introduce balik lah pada kita punya apa orang cakap, pembaca dan penonton kita ni. Macam mana bermulanya kisah Ustaz Syakirin dan juga Puan Nabihah menjadi penulis. Macam mana boleh jadi penulis buku ni? Sebab yang saya faham, Ustaz Syakirin motivator. Puan Nabihah saya tak pasti. Sebab ni first time. So, bismillah, boleh introduce diri masing-masing. Okey. Terima kasih kepada Tuan Amir kita, para penonton semua. Assalamualaikum. Selamat salam perjuangan PKP, PKPD semua nah. Okey. So, kenalkan diri saya Syakirin Yuslan, salah seorang penulis buku untuk Sweet Sour Couple Muda. Walaupun sekarang dah tak berapa nak muda lah. Sebab dah tulis buku ni kena mengaku muda. Seronok juga kan? Okey. So, asal macam mana boleh terlibat jadi penulis ni, macam yang Tuan Amir sebut lah. Kerjanya memang motivator. So dalam masa tu 2017 tak silap, ada planning company nak buat buku. Tapi memang tak tahu. Memang tak tahu macam mana dia nak buat kan. Allah hadirkan, kebetulan terjumpa dan terkontak balik dengan Border No melalui Facebook. Melalui Puan Nabihah lah. Kami dengan Border No ada satu rahsia. Pecah rahsia. Seminar pertama. Seminar pertama Bonono buat dalam Malaysia ni, kamilah peserta dia. 2013. Ada 14. Trivia. Baik. Masa tu dia buat kat UM. Kami pemimpin pelajar kat UM. Okey. Dan kita punya program. Tapi masa tu tak kenal lah, action sikit lah. Bonda belum famous. Kan? So, bila itu berlaku, terkontak balik, jumpa ada satu iklan bengkel penulisan Bonono. Tu ceritanya. Jadi saya dengan sahabat-sahabat satu syarikat ni pergilah dekat situ. Tak sangka pergi bengkel tu nak buat buku untuk company, nak belajar asas. Last keluar buku. Habis bengkel terus keluar buku pelan-pelan kayu. Di situlah startnya bermula jadi penulis. Cerita saya lah ceritanya. Tak tahulah macam mana. Okey, bismillah Puan. Assalamualaikum semua yang menonton dan juga Tuan Amir sendiri. Okay, saya Nabihah. Saya jarang live kan. Biasanya Ustaz Syakirin lah yang banyak live. Okay, saya seorang suri rumah lah sepenuh masa. Sebenarnya hanya minat menulis je. Menulis di Facebook macam tu kan. Kita nak share apa yang kita tahu, apa yang kita rasa. Kadang luahan seorang suri rumah, sebagai seorang isteri dan juga seorang ibu kan. Cabaran-cabaran macam tu. Saya lebih suka menulis di ruangan Facebook lah tuan. So bila dah banyak kali menulis, tiba-tiba kita kan tak pernah, tiba-tiba orang like banyak kan. Ramainya like suka post aku. Macam tu. Lepas tu orang share dan lepas tu ada cadangan lah daripada seorang kenalan. Dia kata why not? Pergilah bengkel penulisan, belajar secara proper macam mana nak menulis dengan lebih baik. Waktu tu memang tak pernah terfikir lah tuan nak jadi seorang penulis dan sebagainya kan.
Jadi dan macam Ustaz Syakir sebut tadi lah, takdirnya Allah takdirkan kami terjumpa iklan bengkel penulisan Bodenno. Waktu tu dianjurkan di Terengganu, jauh sangat dari kami di Kelantan. Terus kami daftarkan, Masya Allah, tak sangka juga Bodenno masih ingat kami. Setelah beberapa tahun berpisah, tak pernah kontak, lost contact sungguh. Dan itulah pertama kali jadi penulis. Macam itulah Ustaz Syakir cakap tadi. Tak sangka sebenarnya Allah pilih sebagai seorang penulis jalan dakwah kami melalui penulisan. Alhamdulillah. Okay. So persamaan kat situ mengenali Bodenno lah. Cuma soalan dia waktu first time tu, ya waktu dekat you tu dah kahwin ke macam mana? Tu soalan dia tu. Masa tu cinta putih lagi ni. Belum masuk. Okey. Usia-usia jauh je. Kan. Masa tu dah tahun akhir lah, macam tempoh nak bertunang lah, Tuan Amir. Masya Allah. Dia dapat orang kampung kan? Apa? Dapat orang kampung best lah, satu negeri. Tak gaduh. Itulah pasien rezeki. Belajar kat UM kan? Tapi dua-dua Kelantan Okey. So, kita nak cerita pasal buku ni. Itu tadi intro pasal penulis. Selepas bengkel tu, sebab buku Ustaz kalau ikutkan yang dengan kami, Ustaz Avengers lah selepas Pelan-Pelan Kayuh. Jadi, Sweet Sour ni memang selepas dah ikuti bengkel tu, macam mana terhasilnya nak buat buku ni? Idea korang ke, Bodenno ke, siapa yang mencetuskan idea nak hasilkan buku ni? Bismillah. Alright, okay. So buku Sweet Sour ni buku ketiga saya tak silap. Ataupun keempat macam tu lah kalau campur dengan bercakap dengan Cumin kan. So buku ni antara ilhamnya juga daripada Bonda. Sebab Bonda kata tak banyak dalam pasaran dakwah buku tentang cinta remaja. Tapi Bonda kata tak ada cabaran lah sebab kadang-kadang buku ni tak berapa nak okey lah kan. Sambutan dia. Tapi kami juga beranikan diri dan Allah kan dia maha baik gila. Macam mana dia buat? Kami tak ada masa tau nak tulis. Saya ceramah hampir setiap hari. Sekali dia beranak. Sekali dia beranak berpantang. Masa pantang siap buku. Wow. Masa pantang siap buku. Saya ingat sampai hari ni. Bangun jam 3 pagi, 4 pagi, susukan baby. Lepas susukan baby, saya terus buka phone. Hanya menggunakan phone tu So saya tulis buku nota semua di bawah bantal. Lepas susukan baby, naik untuk isi-isi penting ataupun untuk dimuatkan dalam buku Sweet Sour Kapal Muda ni. Alhamdulillah. Allah bagi idea, Alhamdulillah. Itulah sebab kalau hari biasa tuan, kita biasa macam bajet-bajet busy lah kan. Sekali kita ada komitmen begitu, kita kena slow down lah seminggu, 2 minggu paling kurang. Masa tu lah Allah bagi masa. Dan untuk teman-teman semua dalam buku ni cerita kami. Cerita benar dan bukan nak cerita pasal kami sangat tapi nak ambil angle-angle nasihat daripada pengalaman lah. Sebab saya dengan dia kahwin sebelum konvo. Masa graduasi punya event tu dah bawa baby dalam perut. Allah bagi rezeki. Tahun bila tu? Ingat tak? 2015. 2015. Okey. Hari tahun kahwin tu? Betul. Aku takut salah tarikh. Tahun kahwin. Macam itulah. Bagi rezeki Allah. Alhamdulillah. So buku ni ditulis tahun 2017, 18. 2018. 18. Sebab tengok sini cetakan 2019 lah. Dia tahun lepas. Tahun dah kami simpan. Saya Sebelum dikontak di 2018. Waktu tu lah buku ni ditulis. Awal tahun 2019 baru diterbitkan. Di mananya sempat waktu pesta buku sempat lah kan nak? Ke tak sempat? Ke selepas pesta buku? Tak sempat rasa. Oh ya. Lepas tu tahun lepas COVID kan? Tak jadi apa kan? Okey. Buku ni tuan. Buku ni dia sangat okey lah bila sebab kami sebelum ni banyak masuk sekolah kan. So dia bila kepil dengan Ustaz Avengers tu ada satu gabungan yang mantap lah. Kan kadang-kadang Ustaz Avengers kita boleh attack pelajar lelaki. Buku ni boleh attack pelajar perempuan. Padahal dia kadang-kadang nak dua-dua pelajar lelaki bajet-bajet malu nak beli cinta-cinta kan. Padahal dia pakat dah dia bagi duit kat pelajar perempuan tu beli. Kan. Dia ada gabungan dakwah lah, alhamdulillah lah. Okay, so kita nak go through sikit-sikit bab kandungan ni. Nak bagi tahu semua kena belilah.
Okey. Hmm. So saya baca sikit kandungan dia ada 2 bab je. Bab 1, bab 2. Betul lah? 2 bab Betul, saja. betul. So bab 1, dubdab, dilema istiharah, pilih pasangan antara kerjaya dan fidia. Rezeki kahwin, sebidang tanah. Wow. Lepas tu terlepas pandang daripada akad kejutan. Ni kira bab 1 siapa tulis? Bab 2 siapa tulis? Kalau perasan dalam buku tu kan, bab 1 ni dia panggil, mana dia tulis? Ni tengok contoh Catatan si kumbang. Catatan si kumbang. Catatan si kumbang. Kumbang Target tak kumbang tu. Kan? Kumbang Okey, apa jangan tanya. Kan? Okay. So, saya susun ni pengalaman side saya. okey. Side saya dalam ujian cinta ni akhirnya menjadi pasangan yang halal. So, ni luahan seorang lelaki lah. Kan? Dia tak dua belah lah. Dan satu lagi adalah luahan si bunga. Luahan si bunga. Alright. Itu Okey, pada alright. saya sendirilah. So kita nak tanya dulu si Kumbang dululah. Daripada tajuk-tajuk yang saya sebut tadi tu, mana yang Ustaz nak kongsikan dengan kita punya penonton pagi ni? Pilih. Boleh. Okey, saya suka nak baca satu kata-kata ni. Dengar wahai anak muda. Kan? Saya pun tak sangka saya tulis benda ni. Okey. Anak muda, langkahnya luas. Perihalnya buas. Hatinya bak belangkas. Pantang terlihat terpaut deras. Itu mukadimah dubdak. Rasa. Sampai. Sampai. Okey. Allah bagi ilham tau nak keluarkan kata-kata ni semua masa itulah. Allah paksa kita. So, dubdak ni antara saya rasa banyak kenalah kepada remaja. Okey, pengalaman saya lah tuan. Saya daripada Kelantan, dia daripada Kelantan. Saya sekolah lelaki je, dia sekolah wanita je. Dia punya kejutan budaya tu tak payah sembang lah tuan. UM bukan universiti Islamik kan? Dia universiti yang general lah, campur semua. Saya masuk college dia, saya masuk persatuan, bos saya pakai skirt tu. Saya pakai kopiah tu, mau tak pusing ke? Kan? So nak bagi tahu itu benda yang tak pelik, kita diuji dengan perasaan. Kan? Betul. Macam cantik lah, macam lawa lah, macam suka lah. Okey, macam-macam tu lah yang kita nak dedah pada remaja, itu fitrah. Maksudnya, kita rasa suka kat orang tak dosa lagi. Tapi respon kita bila suka tu apa? Itu yang boleh menyebabkan pahala atau dosa. Itu kita nak buat dubdak tu kan. Macam mana kita nak ambil perasaan seronok, suka tengok jantina berbeza tu. Itu yang remaja kena baca lah. Yes. Okey. Daripada bunga lah pula kan. Itulah nak dengar bab kedua daripada pihak bunga pula. Tuhan si bunga. Kedua saya baca dulu tajuk dia. Cinta pertama. Panadol cinta. Wow, Panadol Bukan soluble Panadol cinta. Dah bertunang sahaja pun. Kahwin muda. Rezeki kahwin, hadiah dari langit. Komitmen RM1. Apa RM1 ni? Kalau ayam RM1, komitmen RM1. So, si Bunga nak cerita yang mana si Bunga? Okay. Tuan Amin, saya suka nak share satu benda lah yang tajuk bertunang saja pun. Apa cakap ni, bertunang saja pun. Dalam ni kami kongsikan, biasa kita tengok orang baru couple, baru bertunang, tapi kadang cara pergaulan ataupun cara kita bermuamalat tu dah macam pasangan halal. Yang ni kita nak cakap bertunang saja pun. Kadang kita ni sebagai bakal pasangan halal. Bakal, belum halal lagi. So kita letakkan satu macam polisi lah orang kata. Polisi dalam pertunangan. Contoh, tak boleh selalu kontak banyak-banyak tak boleh, ataupun berhubung hanya benda penting saja. Ini yang kami nak highlight kepada remaja-remaja atau pasangan. Sabar. Maksudnya jangan terlalu gairah kan. Dia tu dah nak kahwin dengan aku ni, Katanya kita tak tahu ke depan apa yang Allah aturkan untuk kita kan. So sebaiknya kita jaga sebaik mungkin hubungan sebelum halal. So, bila dah halal tu Allah bagi kemanisan, masya-Allah. Tak boleh nak cakap dengan kata-kata. Nak katanya kita nak aulakan atau utamakan berkat tu. Sebelum kita jadi yang halal untuk si dia. Gitu. Tak tahu bila ada kena bacalah. Apa polisi pertunangan tu? Maksudnya apa polisi? Boleh baca dalam buku ni. InsyaAllah.
nak request boleh tak pada si Bunga? Ah, Bacakan puisi ke apa nak panggil ni? Gundah jiwa. Tadi Kumbang dah baca dah. gundah jiwa. Ha. Gundah jiwa makin terasa bila cincin di jari manis menjadi petanda. Rasa selamat sudah berpunya mula menerpa. Hati mula dicanang bangga. Namun, adakah sudah menghalalkan semuanya sehingga tiada beza sebelum dan selepas akad terlaksana? Gitu. Ini semua dah macam Bonda Noh lah ayat dia. Baru. Tak didik sangat. Itulah. Dia betul lah bertunang ni kan. Dia kalau okey lah alang-alang kita dapat penulis Ustaz Syakirin lah kita nak tanya kan. Sebab yang kita belajar rahsiakan pertunangan. Betul lah Ustaz? Betul lah? Ya, di dalam agama disarankan wawarkan walimahtul urus tu kan. Pertunangan itu tersembunyi lah sebab benda tak jadi lagi. Dia boleh bawa mudarat banyak ke depan hari. Orang boleh silent faham lah pada adik-adik kita yang excited macam tadi cakap bila dah ada cincin di jari tu dia dah jadi macam excited aku dah ada lah. Tapi sebenarnya benda tu kalau boleh rahsia. Macam mana kita nak bagi explain kat budak muda ni akan faham. Jangan excited sangat. Kalau boleh perkongsian daripada Ustaz Syakirin. Pertunangan ni. Menarik soalan tu. Okey. Saya faham, bajet-bajet faham lah sebab pihak perempuan kan dia tak sabar nak ada cincin tu. Supaya dia rasa safe. Kan dia rasa dia dah di booking dan sebagainya lah perasaan orang perempuan. Laku. Laku pula kan. Bajet-bajet boleh jual mahal lah. Okey. Cuma itu sangat bagus untuk kita punya keyakinan dan kita lebih menjaga road tu perkahwinan. Tapi bukan untuk tunjuk-tunjuk dan bangga. Kan? Tapi kalau orang tanya, boleh beritahu lah, saya dah bertunang sebab haram kita meminang orang yang dah ada yang bertunang. Kan? Bukan untuk diwawarkan. Macam dia pun tak silap pun pernah di-approach. Sama je lepas saya approach, ada orang approach. So, dia bagi tahu je lah. Saya kongsi dalam buku ni Tuan Amir. Kejadian kan? Kita dah elok bertunang dengan orang, tiba-tiba ada orang tanya, awak dah punya tak? Saya nak booking pula dah. Nak katanya macam tu lah. Tu ada dalam bab apa ya? Dah bertunang. Saya ada cerita. Okey. Kan? Pertunangan atau pertunangan. Itu atas posisi kondisi yang sepatutnya kita cerita pada orang boleh diceritakan. Tapi sebaiknya kita menyembunyikan pertunangan. Apa ni satulah saya nak share pada remaja lah Tuan Amir. Selalu saya sebut jugalah dalam video ke apa semua. Dia kan hari ni lagilah dunia media sosial, dia orang punya trigger nak kahwin awal tu besar. Dan ramai idola-idola anak muda ni kahwin awal. Dia satu benda yang baik lah sebenarnya, positif lah bagi saya. Saya kalau jumpa remaja, kalau mampu kahwin awal, memang saya suruh kahwin awal. Kan? Itu lebih selamat untuk akhir zaman ni. Cuma, banyak remaja dia teruja nak kahwin tu. Tapi tak teruja untuk persiapan lepas kahwin. Dan tak realistik. Ini yang risau. Tak realistik kan? Okey. Macam ni lah adik-adik semua yang mendengar. Ni pesan tanda sayang. Bukan nak marah apa-apa tak. Ni sayang cakap. Sayang sebagai seorang ustaz lah. Tak lebih pada tu. Okey. Maksudnya, kita selalu dengar kan jodoh maut Allah dah tentukan. Betul tak? Betul. Ini akidah tau. Ini keyakinan. So sekarang ni ada satu kata-kata yang saya pegang. Bukan soal siapa jodoh kita. Tapi siapa kita bila jodoh kita tiba. Ini faham? Tinggi. Bukan. Gayak sangat ke? Okey. Bukan soal siapa jodoh kita. Sebab Allah dah tulis. Tapi siapa kita? Bila jodoh tu Allah tak ada, that's the right time. Kita dah prepare ke tak? Kan? Kalau kita seorang lelaki, adakah kita bakal jadi suami yang mitali? Kalau kita seorang perempuan, adakah bakal jadi seorang ibu kepada anak-anak tarbiyah, madrasah, sebagainya lah kan? Itu yang paling penting, dek. So, prepare ke arah itu. Allah janji dah, lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Kita prepare lah jadi baik, walaupun kita tak berapa nak baik. Kita harap Allah balas dengan pasangan yang baik. InsyaAllah, itu doa yang terbaik. Nah, amin, insyaAllah. Tahu ramai tu nak kahwin tu. Sabar. Okey, kita nak tanya si Bunga pula lah. Okey, mesti juga orang cakap selepas setahun nak masuk 2 tahun buku ni, banyak testimoni ada yang dikongsikan. Kalau boleh,
dikongsikan secara live ni, apa komen pembaca selepas baca buku Sweet Sour ni? Bismillah. Banyak ada yang tanya Sweet Sour Kapal Muda ni untuk yang nak kahwin, baru nak kahwin kan tak sebenarnya. Yang dah kahwin bertahun-tahun pun sesuai sebenarnya untuk dibaca. Sebab kita nak refresh balik cinta dengan pasangan, dan kita nak orang kata flashback balik. Macam mana dulu sebelum pada Allah izinkan halal kan nak katanya. Dan antara testimoninya, alhamdulillah benda ni perkongsian daripada pembaca sendiri, dia rasa betul-betul live lah nak katanya. Oh, boleh hayati, boleh masuk dalam kisah kami. Itu yang penting sebab ada benda yang kami nak sampaikan melalui buku ni. Jadi itu paling penting, kena dapatkan buku ni sebab ada kisah-kisah yang kadang nak sama kan dengan apa yang dalam oleh adik-adik yang bakal mendirikan rumah tangga. Bila baca buku ni mungkin orang cakap, betul lah aku pun rasa macam tu. Betul lah aku pun alami benda tu. Tapi kalau kita tak tahu kan macam mana kita nak hadapi benda tu. Jadi mudah-mudahan buku ni jadi panduan dan juga sedikit proses daripada kami lah macam mana nak hadapi situasi-situasi yang agak mencabar bagi hati-hati orang muda sekarang. Nak hadap cabaran jatuh cinta tanpa sengaja. Jatuh cinta sengaja. Lepas tu nak handle macam mana. Itu antara yang kami kongsikan, insyaAllah. InsyaAllah. Dia sebab yang bagi saya lah USP pada buku ni, uniknya buku ni sebab dia ditulis oleh pasangan so-called muda lah kan. Kalau buku yang orang cakap pasal rumah tangga yang orang cakap orang dah berpengalaman 20-30 tahun kahwin, dia bukan tak real tau, tapi tinggal lagi orang lama kan, kita nak kalau boleh pembimbing rakan sebaya lah kot. So buku ni banyak-banyak korang lah insyaAllah. Akak-akak abang Pesi lah, macam akak senior, abang senior kita ni. Dia dah kongsikan kisah couple muda. So pada Ustaz pula, kita nak tahu kalau boleh, Ustaz motivator dan mesti banyak juga student ke, budak-budak ke yang berkaitan isu couple ni lah. Soalan yang paling famous selalu diorang tanya apa Ustaz? Soalan paling famous? Berkenaan couple. Couple Islamik boleh tak? Okey. Bismillah. Apa tu couple Islamik? Ada ke? Ada Jakim eh? Okey. Couple Islamik ni satu term trending lah kan. Saya tak pastilah apa definisi pada remaja kan. Cuma kalau Ustaz Zahar Idrus pun orang tanya soalan ni. So dia pun tanya balik apa maksud yang dimasukkan couple Islamik tu. Kita tak, macam kalau kita bincang sudut agama, hukum tu asalnya semua harus. Dia datang apa yang mengharamkan dia. Contoh orang tanya, Ustaz boleh tak tengok cerita Korea? Saya cakap boleh. Kan? Boleh tengok cerita Korea. Tapi pastikanlah dalam cerita tu tak ada yang aksi-aksi syahwatnya, lucah ke, aurat ke. Sama juga orang tanya, Ustaz boleh tak post video semua dalam TikTok IG? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau korang post gelek-gelek, itu yang haramnya. Post video tak haram. Samalah couple. Kalau takrifan couple tu adalah mungkin bertunang, kan? Root pada perkahwinan, jaga batas-batas. Saya galakkanlah couple tu. Kan? Tapi kalau your definition, couple tu adalah keluar berdua-duaan, message benda yang tak perlu. Bukan pasal istilah couple tu. Perbuatan itu yang bawa kita kepada haram lah, kan? Adik-adik semua. So adik-adik, pesan Ustaz tanda sayang lagi. Prepare lah jadi orang yang baik. Kita akan dapat pasangan yang baik dan sawit-sawit. InsyaAllah. Sawit-sawit. Okay. So mungkin juga daripada seorang orang cakaplah, penceramah ni banyak kisah kan sebenarnya. Saya nak korek lagi sebenarnya ni. Yang orang cakap kisah-kisah yang kalau boleh yang bukanlah kontroversi, tapi kira yang bagi Ustaz Syakirin macam bila dihadapkan dengan masalah tu cakap, ada kisah macam ni, macam yang tak sangka lah berlaku pada masyarakat yang sebenarnya ramai yang tak tahu. Sebab saya tertarik sebab sebelum kita ni kita buat kisah Ustaz Avengers kan. Yang ada cerita pasal Quran buruk, lepas tu ada pasal porno apa semua tu. Jadi kisah-kisah macam tu yang ni berkaitan dengan couple lah. Mungkin juga yang mungkin Ustaz boleh kongsikan yang sebenarnya kita nak bagi cakna lah kepada kita punya pembaca luar. Masyarakat sekarang ni macam mana? Dia punya remaja ni yang Ustaz perasan yang selalu berurusan dengan dia orang lah. Yang sebenarnya Mak Yah rasa sekarang ni dah macam ni budak kita macam tu. Pasal couple ni yang tak di luar jangka lah. Kalau terlintas apa tu. Allahu Akbar. Okey. Muhammad salli ala sayyidina Muhammad. Lama faktor usia makin lupa dah. Okey. Dia
Sweet Sour dengan Avengers sebenarnya dia tak lari jauh lah. Dia tetap masalah sosial remaja lah kan. Cuma ni fokusnya kepada perasaan cinta couple. Okey, bila sebut couple ni memang banyak cerita. Memang banyak cerita. Sama ada, dia dah jadi macam ni lah. Setakat pengalaman saya turun ratusan sekolah, couple dah jadi satu trend. Trend yang hampir wajib kepada semua remaja. Seolah-olah dia orang ni, kalau dia tak ada couple, dia tak ada pasangan, dia memang loser lah. Itu stigma ataupun doktrin yang ada. Berjaya lah musuh-musuh agama buat kan. Melalui media sosial semua, cerita movie. Akhirnya orang yang tak ada pasangan masa sekolah, masa college semua ni adalah yang tak laku, yang tak ada kualiti sebagainya. Akhirnya dia orang terbawa-bawa untuk couple. Tinggal lagi couple-nya tu berbentuk fizikal ataupun media lah kan. Cuma adik-adik semua kena tahu tau. Jangan pandang rendah pada ujian couple ni. Sebab saya jumpa macam kes tuan. Ada sampai, of course lah kita minta jauh. Sampai bukan setakat bawa pada zina, dia dah jadi macam ketagihan seksual. Sebab kita kena faham dik. Adik kena faham Saya pesan lagi tanda sayang Banyak betul sayang ini Dia macam Ustaz Abi Liwa, Allah sayang kita kan. Okey. Kita kena faham. Syaitan ni dia punya kreatif dalam ajak kita maksiat, dia lebih advance daripada kita. Sejarah dia, rekod dia cemerlang ni. Dia pernah tumbangkan atuk kita namanya Nabi Adam. Allah izin. Kan? Melalui siapa? Melalui asbab seorang wanita. Boleh? Itu perjalanan Allah nak ingatkan kita. Baik. Bila syaitan ni dia hasut kita nak buat maksiat, dia dah kaji dah. Dia buat SWOT dah. Kan? Dia dah tahu dah strength kita, kelemahan kita. Contoh ustaz lah. Ustaz ni macam susah ajakan. Takkan terus boleh ajak berzina. Contoh. Waliyahzubillah. Dia akan susun walaupun 1000 langkah, akhirnya akan jatuh zina. So couple antara salah satu langkah yang akan jatuh zina. Adik jangan pandang rendah. Sebab kata ulama, couple boleh bawa kepada zina mata. Nabi sebut al-ainanu tazniyan. Dua mata ni boleh berzina. Wa zinahuma an-nazar. Dan zinanya pada pandangan. Nah, ulama sebut kalau zina mata ni dilazimi, ada 4 kesan besar. Satu, hati makin rosak. Hati rosak maknanya hitam banyak sangat. Akhirnya kita akan rasa lunak dengan maksiat, tak seronok dengan taat. Itu semayang tak syok tu. Kan? Tengok porno syok lah. Kan? Nombor 2, ulama kata boleh bawa pada zina. Daripada mata dia akan pergi ke hati. Hati akan pergi ke akal. Akal proses jadi tekad campur dengan nafsu. Akhir tindakan keluar. Nombor 3, ulama sebut akan susah nak masuk ilmu dik. Jangan main-main dengan couple. Korang jenuh nak skor, jangan tanya kenapa tak skor sampai kiamat. Kan? Sebab nombor 4 kata ulama, couple ataupun bukan couple direct lah. Zina mata boleh jemput bala Allah. Boleh jemput bala Allah. Kita takut bala tu kita tak sedar. Yang bala fizikal tuan, mungkinlah kita boleh beringat, kita bersenang insaf kan. Pap sekali accident, pap sekali sakit. Kita pun astagfirullah. Kita risau bala bentuk yang tak sedar. Oh, dalam tak sedar rupanya kita makin lupa baca Quran. Itu kan bala. Dan dalam tak sedar rupanya keluarga kita makin berantakan. Itu kan bala. Kan? Kita tak seronok lah macam tu. So adik-adik hati-hati. Benda ni bukan benda kecil. Itu yang buat keluar buku ni walaupun santai, ada mesej dia lah. Allah alam lah Tuan Amin. Jadi ceramah pula. Allah Ta'ala Allah. Silap. Tak apa. Dia lama tak jumpa tuan. Rindu nak dengar motivate tu. Allah. So kita sekarang ada dalam PKP lah. Orang cakap mode PKP kan. Jadi bila sebut couple muda ni, orang cakap yang dah merancang kahwin, ada pun yang dah kahwin secara online, orang cakap norma baru. Jadi ujian sebenarnya ialah macam tadilah Ustaz bagi tahu, sebelum kahwin, yes, dia orang buat persiapan semua cantik alhamdulillah. Tapi ramai yang silap persediaan selepas kahwin tu, selepas berumah tangga, cakap ketika berumah tangga tu. Jadi untuk couple-couple muda di luar sana lah, orang cakap yang bukan couple muda je, semua orang diuji kan. Tapi utamanya yang mungkin juga Ustaz dengan Puan Nabiah perasan, yang banyak pasangan muda ni bila PKP ni ialah diuji, orang cakap kalau kita tengok paling teruk yang jenis bunuh diri lah kan. Jadi mungkin ada perkongsian, mungkin nasihat kata-kata yang mungkin boleh kuatkan semangat diorang lah yang menonton kita punya live ni.
apa yang boleh dikatakan pada diorang. Contoh macam kita tahu ada yang hilang kerja kan. Pula baru dapat anak kan. Jadi yelah macam ustaz dengan puan lah. Mungkin ada kawan-kawan yang ustaz bagi nasihat kat dia, kita kena kuat ke apa ke. Jadi nak kongsi secara live lah kata-kata tu sekarang ni kalau boleh. Buat pasangan muda di luar sana. Diuji dengan PKP sekarang ni. Bismillah. InsyaAllah. Bismillah. Baik, kalau kata bila jadi pasangan muda ni, pendek kata kita ni ada 3 cabaran lah. 3 cabaran. 3 ataupun ujian yang mungkin kita akan hadapi kan. Ujian ataupun cabaran, masalah keuangan, macam Tuan Amir sebut tadi. Ujian masalah kata orang cakap, awalnya kau kahwin, tiba-tiba awalnya kau dapat anak kan. Semua masalah orang cakap kan. Yang ketiga mungkin juga cabaran ataupun ujian, masalah kita nak handle emosi kita yang tak cukup matang. Itu orang muda kan. Itu biasanya 3 jenis ataupun 3 cabaran lah yang biasa pasangan muda yang perlu hadapi. So bila benda ni, bila emosi tak cukup matang dan juga masalah apa kata orang, itu yang kita kena hadapi dengan sabar lah. Kena kuat sungguh. Kita ada hujah, kenapa kita kahwin awal? Kenapa kita kahwin awal? Sebab nak jaga hati. Kita tak nak teruskan hati ni dalam maksiat. Boleh je kita cakap, okay, biarlah walaupun kita dah berkenan, dah ada orang yang tercuit hati kita kan, orang kata, kita boleh je pilih, tak apalah kita tunggu 5 tahun lagi ya nak kahwin, kita boleh je buat pilihan tu. Kita ada pilihan kita boleh buat pilihan. Tapi kita lebih pilih jalan taat, iaitu tak apa, aku nak segera halalkan supaya kerja buat kita lepas ni, insya-Allah Allah bagi keberkatan. Allah redha dengan apa yang kita buat lepas ni. Itu yang paling penting. Ya, bila masalah keuangan, ini macam Tuan Amir sebut tadi dengan musim PKP dan sebagainya kan. Ramai yang kehilangan kerja, ramai yang hilang mata pencarian kan, tak tahu nak urusan, kadang nak beli pampers anak pun tak mampu. Nak pula lagilah orang mengata kan Tuan Amir. Itulah kahwin awal sangat. Itulah kau sibuk nak kahwin. Bukan nak cari kerja dulu dan sebagainya. Itu satu melibatkan ataupun bagi saya sendirilah. Itu melibatkan keyakinan kita pada Allah juga. Rezeki itu daripada Allah. Rezeki pada Allah. Kita minta. Asbab dia, macam mana dia nak datangnya rezeki tu Allah yang tunjuk nanti. InsyaAllah. Nak kata kita usaha kan. Tapi kita tawakal tu yang utama, yang pertama. Kita kena yakin insyaAllah Allah bagi rezeki tu. Cukup, Allah akan cukupkan rezeki. Itu nak kata bila kahwin muda ni, orang kata rezeki kahwin kan, macam tadi apa rezeki kahwin. Rezeki dari langit. Tadi saya ada sebut dalam. Rezeki dari langit. Kita pun tak sangka-sangka dengan duit yang tak cukup yang nak kahwin dan sebagainya, tiba-tiba Allah cukupkan macam mana? Dengan pertolongan siapa? Kadang orang-orang sekeliling contoh kan, tak apalah ambil lah 10,000 ni aku tolong kau. Nak handle contoh. Nak 10,000 bagi kan. Mana tahu Allah nak datangkan orang tu, Allah yang jentik hati orang tu untuk bagi kat kita. Nak katanya rezeki dari Allah. Ini kita kena yakin. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan lah nak hadapi ujian dan kecabaran. Untuk pasangan muda dan juga pasangan yang dah lama berkahwin pun, insyaAllah mudah-mudahan ada satu kekuatan luar biasa. Allah bekalkan untuk kita hadapi di musim-musim pandemik macam ni. InsyaAllah dan. Nak tambah. Okay, saya nak baca kata-kata lah. Kan? Dalam buku ada satu kata-kata. Dia suka kata-kata. Okay. Dalam cinta, bukan soal apa yang kita dapat, tapi ia soal apa yang kita beri. Usah bangga sedang bercinta, andai tiada apa yang dikorbankan sepanjang perjalanan menuju destinasi sebuah kebahagiaan. Right. So, it's all about sacrifice. Kan? Itu dia. Dalam rumah tangga ke perjuangan apa-apa pun, tuan-tuan puan, adik-adik semua, kita perlukan pengorbanan. Maaf saya sebutlah, sama juga perjuangan kita menuju cinta Tuhan. Kita akan balik pada dia. Tak kira kahwin ke tak kahwin, itu semua dah ditulis. Semua soalnya kita balik dalam keadaan apa. So inilah perjuangan kita. Baik, so bagi saya motivasi paling besar adalah Tuhan dan syurga. So as long as ini di depan, kita akan kuat walaupun susah. Berbanding orang yang tak ada Allah dalam diri, walaupun dia senang, dia orang paling miskin dalam hidup. Setuju tak? Simple je. Adik-adik, cuba tengok sejarah orang yang dijamin syurga Allah. Para Nabi, para Rasulullah sendiri. Rasulullah, keluarga paling susah dalam dunia lah, adik. Kan? Tak adalah keluarga macam susah macam Rasulullah tu. Isteri susah, anak susah. Isterinya mati, perjalanan sambungan anak perempuannya pun susah lagi. Tapi keluarga Rasulullah, keluarga paling bahagia dalam dunia sampai kiamat. Kenapa? Satu je, dia ada Allah.
Orang yang ada Allah, dia tak akan derita, dik. InsyaAllah. Itulah motivasi saya. Walaupun kita pun masih belajar lah, tuan-tuan. Nak bahagia kan? Tapi itulah, kalau bergantung kat diri ni, kita lemah. Baik kita bergantung pada pencipta diri. InsyaAllah, kita makin kuat lah. Allahu'alam lah, insyaAllah. Mesti juga Ustaz Syakirin biasa dengar ayat bila dinasihat macam tu, dia orang cakap, alah Ustaz tu Nabi. Biasa Ustaz ada apa? Kalau orang cakap macam tu. Alah Ustaz tu Nabi boleh lah. Saya bukan Nabi lah. Kalau ditanya macam tu Ustaz, biasa jawab macam mana Ustaz? Bagi tahu kat dia orang ni. Budak-budak ni kan nakal kan kadang. Tanya je dia, kau nak masuk syurga dengan Nabi, kau nak masuk syurga dengan siapa? Ada, betul lah tu. Kadang-kadang kita bagi contoh macam tu, dia orang rasa jauh kan. Tapi simple je kadang-kadang. Sebab fitrah kita fitrah bertuhan. Contohlah Tuan Amir, kita nak nasihatkan pelajar remaja ni pasal semayang. Kita cakap wajib semayang, dia orang tahu dah. So apa cara kita boleh kongsi? Kita kena cari titik lemah dia. Contoh, pelajar ni sangat takut dengan kegagalan. Contoh tak ada pelajar yang tak nak berjaya. Sama ada kerjaya, masuk universiti semua. Dan kita kunci dia punya keinginan tu. Dan kita lock dengan kelemahannya apa. Cakap pada, biasa saya sebut. Adik nak berapa SPM nak berjaya? Alhamdulillah semua kan. Tapi siapa tinggal semayang, kisalam lah pada kejayaan tu. Saya pun tanya balik, siapa bagi kejayaan? Semua orang boleh jawab, Allah. Kan? Siapa bagi rezeki? Allah. Kau sembang kejayaan Allah bagi, lepas tu kau bergaduh dengan Tuhan tak semayang. Kan? Tu kau sembang je lah nak semayang. Kisalam lah pada kejayaan tu. Dia boleh terima lah. Kan? Macam kita lah, kita bergaduh dengan mak, waliyahzubillah kan. Mak, bagi contoh pada adik-adik. Adik bergaduh dengan mak. Adik balik sekolah, adik minta RM5. Saya yakin dapat 5 penampok. Kan? Tak dapat RM5 tu. Sebab kurang ajar dengan mak. Kita kurang ajar dengan Tuhan, tak bincang. Sedangkan kita tumpang rezeki dia setiap hari. Kan? Kau pinjam mata yang Allah bagi. Kau tengok pornografi, kau nak jawab apa depan Tuhan? Kita bawa benda-benda angle tu. Akhirnya dia akan terduduk. Sebab memang dia tak buat apa pun. Memang dia tak pernah usahakan dapat apa yang nikmat dia dapat. Mata ke tangan, dia tak pernah create pun tangan dia. Kan? Akhirnya dia guna tangan tu untuk tekan benda-benda yang mengarut. Ataupun sama juga, Allah suruh taat, kau tak buat apa-apa, kau ni nak tumpang rezeki siapa? Kan? Sekali, lepas tu nak demand lebih-lebih. Nak berjaya itulah, nak kereta besar lah. Kita kadang-kadang tak berpijak pada bumi yang nyata lah kan. Kadang-kadang remaja kena bawa gitu lah, santai. Betul. Dia tak boleh mewahyu sangat. Kan? Dia nak membumi sikit. Kita membumikan wahyu tu, insyaAllah dia boleh terima lah sikit-sikit. InsyaAllah kita doa yang terbaik lah. Okay. So, kalau ikut buku Sweet Couple, Sweet Sour Couple Muda ni, siapa yang patut dapatkan tadi? Puan Nabiah dah cakap dah. Saya nak dari mulut Ustaz Syakirin lah. Kalau boleh, kita siapa patut dapatkan dan macam mana nak dapatkan? Korang jual ke apa ke? Bismillah. Alright. Okay. Adik-adik sedang menonton semualah, tuan-tuan, puan, ibu, ayah ke semua. Ada beberapa golongan. Bukan golongan di langit aras akhir zaman ni, bukan. Ini golongan yang sesuai dapatkan. Pertama, remaja yang belum kahwin. Sama ada dah diuji dengan cinta, ataupun belum diuji, ataupun macam baru nak masuk di ujian tu kan. Sangat sesuai. Satu. Nombor dua, remaja yang baru kahwin. Boleh, tak ada masalah. Tengah panas-panas lagi kan. Nombor tiga, ibu ayah yang dah lama kahwin. Kan? Boleh, sebab anda boleh hadiahkan kepada anak-anak anda yang mungkin sedang meningkat remaja. Anda kena tahu, sekolah rendah hari ni pun dah remaja dah. Dia awal. Advance. Kan, generasi apa ni? Apa hari ni generasi apa? Generasi Alpha. Kan, Alpha. Okey. Dan golongan keempat, siapa-siapa saja yang nak beli walaupun tak nak baca, tolong hadiahkan kepada 3 golongan pertama tadi. Alright. Dia akan jadi satu naskah hadiah yang sangat bermanfaat, insya-Allah. Okey, kalau nak dapatkan, macam mana Puan Nabiah nak dapatkan? Okey, boleh terus hubungi kami ataupun boleh hubungi Dropshipper Bondeno. Dropshipper Bondeno. Kalau dekat Facebook tu #Dropshipper Bondeno semua keluar. Boleh pilih mana-mana dropshipper atau boleh terus hubungi kami lah. InsyaAllah sentiasa ready stock dengan kami. Nak tanda tangan sekali pun boleh. InsyaAllah dengan kata-kata daripada Ustaz. Kata-kata Ustaz. InsyaAllah kami telit sekali. Maknanya kalau beli yang kami direct dapat signature. Signature. Nice. Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syakirin dan juga Puan Nabiah. Bagi saya walaupun singkat tapi insya-Allah bermanfaat lah. Dan memang
Sebenarnya pada semua, harga ni tahu tak berapa? RM15 je. Kan? RM15 Oh, saja. Memang sangat Tipis je. murah lah. Ni, dia punya harga dan orang cakap quality content dan semua macam tadi. Kalau tak nak beli, hadiah kat orang. Sebab buku ni memang sangat bagus lah, saya boleh cakap. Sebab dia memang akan membuka mata, utamanya pada orang-orang muda lah. Macam mana melihat persepsi tadi. Saya suka lah ayat Ustaz Syakirin. Bukan siapa jodoh kita, tapi siapa kita bila jodoh tu ada. So, ya. Terbaik, bukan terbaik. siapa jodoh kita, siapa-siapa kita bila jodoh tu ada. Wah, ayat power tu. Buat t-shirt awal. Okey. So, insyaAllah. Jadi, terima kasih pada semua yang menonton dan yang orang cakap sama-sama kami selama lebih kurang 40 minit, 47 minit. Lebih kurang lah. Jadi, insyaAllah nak dapatkan sama ada terus pada kami, Shopee Galeri Ilmu. Tapi tak ada sign lah. Tapi daripada Ustaz dan Puan Nabila dapat tanda tangan, kata-kata, ayat power semua dapat. InsyaAllah. So, kita letak dekat IGTV. Lepas ni bolehlah tengok balik. Tengok balik mana yang terlepas tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Nanti akan datang. Mana sebutan apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syawal Okey. Kapal Muda. Terima kasih. Sama, jumpa lagi.